Kita kena faham satu benda, hukum halal haram bukan terletak atas liur kita. Hukum halal haram itu terletak kepada apa Quran kata, apa yang hadis Nabi kata. Faham Itu hukum tu. Ada sekali ni cerita Ana mengajar dekat satu masjid di Selangor, Masjid Al-Hidayah, Kelana Jaya, Ji. Hidayah. Lama ni, cerita lama lah. Masjid tu pun kuat pah. Masa tu kita pah lagi lah. Dia adalah duk kuliah tu, ada seorang Pak Haji ni, dia hantar satu SMS dekat Ana sebelum Ana kuliah. Dia kata apa? Masa tu belum ada WhatsApp masa tu SMS baru. Dia kata, Ustaz, tolong kupas tentang makan dekat kedai orang kafir. Hukum makan di kedai orang kafir. Tu soalan dia lah. Ana pun kuliah, habis kuliah tu Ana pun okey, sebelum tutup ni ada orang tanya soalan, boleh ke tidak kita makan dekat kedai orang kafir? Ana pun sebutlah perbahasan hukum. Yang pertama Ana kata, asal halal haram ni tidak ada satu nas pun sebut kalau kafir masak maka haram. Tak ada. Yang ada ni base kepada makanan tu babi ke tak, contoh. Zat makanan itu haram atau tidak kan? Yang kedua, zat makanan itu mungkin halal, tapi cara menyediakan makanan itu mungkin haram. Contoh, tak sembelih. Ayam tu kan halal, tapi kalau tak sembelih, haram juga. Tapi kalau orang kafir masak, tak apa, tak ada masalah pun. Faham Orang kafir masak, tak ada nas kata haram makan masakan dimasak oleh orang kafir, tak ada. Yang menariknya, ada satu kisah berlaku pada zaman Nabi. Seorang perempuan Yahudi, dia bawa satu daging kambing, dia bagi kepada Nabi SAW. Nabi ambil, Nabi makan. Nabi tak ada pula Yahudi masak ni. Tak ada. Nabi bedal dia. Jadi menandakan di situ hukumnya adalah boleh. Sebab Yahudi bagi kan. Yang seterusnya, Nabi Muhammad SAW, kita semua tahu dibesarkan dalam rumah Abu Talib. Betul? Abu Talib kan tak Islam. Abu Talib, kita orang Ahlussunnah wal Jamaah meletakkan kepercayaan Abu Talib mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Kenapa? Sebab ada ayat Quran diturunkan berkait dengan kematian Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta. Ayat itulah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayang. Siapa yang Nabi sayang dalam kes ayat tu? Abu Talib. Jadi di situ tu menjadi bukti, menjadi dalil bagi kita orang Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Abu Talib mati sebagai tidak beragama Islam. Bahkan ada hadis riwayat Imam Muslim menyatakan Nabi Muhammad SAW pergi dekat Abu Talib masa dekat dengan meninggal. Nabi suruh Abu Talib mengucap syahadah. Abu Talib tak nak mengucap syahadah. Memang ada hadis. Jadi maksudnya Abu Talib ni Islam ke tak? Tak Islam. Nabi ni semua orang kata dibesarkan dalam rumah Abu Talib. Betul tak? Bahkan Nabi Muhammad SAW jadi Nabi, Abu Talib meninggal tu, masa tu Nabi dah jadi Nabi. Betul tak? Maka di sini menjadi kesimpulan, Nabi Muhammad kemungkinan besar makan dalam rumah Abu Talib. Betul? Makan. Yalah, zaman dulu bukan zaman sekarang ada kedai mamak. Zaman dulu tak, Nabi memang dia tak makan rumah Abu Talib sebab dia kafir. Jadi Nabi ni malam-malam dia pergi keluar makan kedai mamak. Kepala otak dia. Dia fikir lagu tu kan. Dia tak sama Jadi di situ tu secara isyarat yang kita boleh faham, Nabi Muhammad SAW makan dalam rumah Abu Talib. Abu Talib tidak beragama Islam. Di situ kita boleh simpulkan makan di rumah, makan masakan orang kafir halal. Selagi mana tidak ada hal-hal yang haram, contoh zat binatang yang haram macam babi contoh, ataupun cara penyediaan makan itu haram, contoh tidak sembelih. Selagi mana tak ada benda tu, halal lah. Yang masalah kita ni kadang-kadang dok timbul isu makan dekat Old Town, tapi dia bedal kedai mamak, kadang-kadang bukan mamak pun, Hindu. Selama dia bedal tertarik tu kan, okey je pun kadang-kadang kan. Habis kuliah siap, keluar nak balik tu datang seorang Pak Haji. Pak Haji seorang kan datang, Ustaz, pada anak tak boleh Ustaz, anak geli. Dia kata, pada anak haram sebab geli. Anak kata, Syekh Haji, anda kata ke Pak Haji tu lah, Haji, kalau kira geli ni, anak kat Pakistan, anak pernah jumpa kawan anak orang Pakistan, dia tengok telur pun dia rasa geli. Takkanlah kita nak kata telur tu haram. Jadi hukum haram halal bukan terletak kita rasa geli ke tidak. Faham? Halal haram ni adalah terletak apa Quran kata, apa hadis kata. Faham